Anda semua sedia maklumkan yang riba itu adalah haram dalam Islam. Tapi, kenapa pinjaman Islamik masih ada kadar interest? Ini bukan kami yang cakap tahu. Ramai orang cakap semua pinjaman ada riba. Tapi, berapa ramai yang tahu konsep sebenar pinjaman Islamik dan konvensional? Terma, syarat kontrak dan proses pinjaman untuk kedua-dua pinjaman ni? Takkan bila dengar je pinjaman, terus ingat riba? Jadi, hari ini saya nak share apa sebenarnya konsep pinjaman Islamik versus pinjaman konvensional. Untuk pinjaman bank konvensional, macam semua tahu, pinjam RM10,000 tak mungkinlah kena bayar RM10,000 sebab ada kadar faedah ataupun interest yang dikenakan. Semua ni peminjam boleh baca sendiri ya dekat kontrak pinjaman, dan bank sendiri yang akan tetapkan kadar faedah untuk setiap pinjaman. Dalam Islam, ini adalah riba. Sebab bila pinjam RM10,000, kena bayar balik RM10,000. Tak boleh ada lebih walau 1 sen pun. Inilah yang buat orang salah anggap bila dalam perbankan Islam pun ada konsep yang sama. Tapi anda kena tahu, bank adalah institusi bisnes yang menyediakan servis hutang. Hutang dalam Islam adalah harus ya. Yang membezakan perbankan Islam dengan bank konvensional adalah proses pinjaman tersebut. Untuk perbankan Islam, mereka dah remove semua unsur-unsur haram seperti riba, haram, gharar dan maisir dalam perniagaan. Jadi macam mana mereka masih boleh bagi hutang kepada pelanggan? Dengan menggunakan konsep jual beli ataupun tawaruk. Saya bagi simple ya. Tawaruk adalah proses jual beli aset atau komoditi antara pihak bank, broker dan pelanggan untuk menghasilkan wang tunai yang dijadikan pembiayaan kepada pelanggan. Broker di sini adalah pihak ketiga, iaitu Bursa Suq Al-Sila, satu platform online yang menjual komoditi seperti CPO atau crude palm oil, iaitu minyak mentah kelapa sawit. Okey, sebagai contoh, anda sebagai customer nak buat pinjaman Islamik sebanyak RM10,000. So, bank akan beli komoditi CPO tadi itulah yang bernilai RM10,000 daripada broker. Jadi, bila bank dah ada komoditi ni, dia akan jual balik kepada anda bernilai RM15,000 secara ansuran. Dan dia ada untung lah RM5,000. So, CPO tadi dah transfer secara online ke akaun anda. Jadi, inilah transaksi jual beli yang pertama. So, customer dah ada CPO bernilai RM10,000 kan? Masa ni baru masuk transaksi yang kedua, di mana customer akan jual balik CPO tu kepada broker dengan bantuan bank sebagai orang tengah untuk dapatkan tunai RM10,000 tu. Hasil daripada dua transaksi jual beli ini memang langsung tiada unsur riba. Customer dapat wang tunai, dalam masa yang sama dia ada hutang RM15,000 dengan bank dan perlu membayar balik secara ansuran. Nampak tak beza dekat situ? Berbanding dengan konvensional, kadar faedah berdasarkan kontrak, tapi kadar keuntungan pinjaman Islamik berdasarkan jual beli dan akad yang akan dipersetujui oleh bank dan juga customer. Kemudahan yang ditawarkan oleh perbankan Islamik adalah pembiayaan peribadi, bukan pinjaman peribadi. Beza ya? Selain tu, apa lagi kelebihan pinjaman Islamik ni? Tiada charge faedah pengkompaunan bayaran lewat dikenakan. Peminjam hanya perlu bayar fee bayaran lewat yang dikenakan ke atas baki tertunggak. Ini bermakna fee bayaran lewat untuk pinjaman Islamik adalah lebih rendah. Pinjaman Islamik juga mengizinkan anda untuk melakukan penyelesaian awal pada bila-bila masa, dan ibrar ataupun rebate akan diberikan. Untuk pinjaman konvensional pula mungkin ada lock-in period ataupun tempoh terkunci. Sebarang penyelesaian awal yang dilakukan sebelum tempoh terkunci akan dikenakan penalti. Jangan risau, tak semestinya pinjaman Islamik ini untuk orang Islam je, walaupun ia berlandaskan prinsip syariah. Semua orang boleh mohon. Orang bukan Islam pun dialu-alukan untuk memohon pembiayaan peribadi Islamik untuk menikmati manfaatnya. Dekat Direct Lending pun, kami menawarkan pembiayaan ini untuk pelanggan. Jika anda memohon pembiayaan bank dan koperasi, ianya adalah patuh syariah dan berunsurkan kadar keuntungan dan bukan riba. Setakat ini, pembiayaan bank dan koperasi ini untuk kaki tangan kerajaannya, anda boleh dapatkan kadar serendah 2.95% melalui platform Direct Lending. Boleh klik link di description untuk semak kelayakan secara percuma. Jadi kalau masih ada juga yang rasa perbankan Islamik patuh syariah ini ada unsur riba, kami sarankan jangan buat apa-apa pinjaman pun. Kalau nak beli kereta, rumah, apa-apa pun, beli cash je. Kalau perlu wang kecemasan, cuba cari kawan-kawan atau keluarga yang nak bagi pinjam RM10,000, lepas tu bayar balik pun RM10,000 juga ya. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Apa pula komen anda pasal pinjaman Islamik ni? Boleh komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel Direct Lending. Pakar pinjaman anda untuk dapatkan tips pinjaman dan nasihat kewangan yang santai.